Assalamualaikum. Hai semua. Kalau 2 hari lepas, Umi dah share kuih kaswi kacang merah. Dalam tutorial kali ni pula, Umi nak kongsi sekali lagi resipi kaswi bergedik yang tengah viral sekarang ni. Tapi perisa jagung pula. Tekstur kaswi jagung ni, memang lembut sungguh. Boleh meliot-liot. Tengok tu, geram je kan tengok. Rasanya pun sedap, berlemak. Bila dimakan bersama kuah bersantan tu, mencair di mulut. Tabur pula dengan bijan panggang, lagilah bertambah lemaknya. Cara penyediaannya sangat mudah, bahan-bahan pun tak banyak. Memang sesuai sangatlah untuk dijadikan kudapan waktu petang. Makan 3 biji pun tak cukup ni. Lagi pula bila dapat panas-panas, kesedapannya tak terkata. Warna kuih pun nampak cantik, berkilat je kan? Ni bukan pakai kordial jagung tau. Memang berasa biji jagung asli dalam kuih tu. Barulah syok makan bila dapat kuih yang premium macam ni. Jom ikut Umi ke dapur, kita mulakan dengan buat kuih kaswi jagung bergedik ni dahulu. Dalam tutorial ni juga Umi dah selitkan di sepanjang video tu banyak tips-tips penting yang telah pun Umi highlight. Jadi jangan di skip video ni. Dalam satu besen atau mangkuk yang besar, satukan 2 cawan tepung gandum. Umi gunakan cap bunga ros. Kemudian tambahkan 1 cawan tepung ubi kayu. Bagi kenyal kuih kaswi ni. Kemudian masukkan 2 cawan santan pekat. Umi gunakan santan pekat yang fresh ni, yang baru diperah. Dan untuk berasa lemak pada kuih, pastikan santan tu pekat dan berasa lemaknya. Kalau nak gunakan santan kotak pun boleh je. Gunakan santan kotak kara. Dan tambahkan air bagi dapat 2 cawan santan pekat. Sukat biar penuh sedikit, dia penuh cawan tu. Kemudian tambahkan 1 cawan air biasa, 1 cawan gula kester, dan ni dia air kapur. 1 sudu besar sahaja dah mencukupi. Jangan letak lebih sebab kita tak nak kuih ni berasa pahit dan keras. 1 sudu besar dah okey dah ni. Kapur sirih ni anda boleh dapatkan di mana-mana pasar raya atau kedai runcit ada dijual. Bagi berasa lemak jagung tu, gunakan jagung manis ala krim yang dalam tin ni. Sukat dapatkan 1 cawan penuh, kemudian kisar 2 ke 3 kali je. Bagi tekstur tu halus sedikit. Sebelum masukkan jagung tin ni, kita gaulkan dahulu. Ataupun boleh di blend. Ni Umi gaul guna whisk je bagi tepungnya sebati sepenuhnya. Bila gula tu dah larut sedikit, tapiskan. Tapi supaya kita tak nak ada ketulan tepung yang belum lagi betul-betul sebati atau masih berbiji. Santan tadi tu Umi perah, Umi blendkan dengan air yang agak suam sedikit supaya mudah gula kester tu larut. Untuk bahan-bahan tepung, santan dan juga gula ni, kalau anda nak kisar pun boleh. Blendkan bagi betul-betul halus dan tepungnya sebati. Kemudian baru kita tapiskan. Tekstur tu dah halus sedikit kan. Barulah kita masukkan 1 cawan jagung tin yang telah kita kisarkan sekejap tadi. Umi kisarkan sekejap bagi tekstur biji jagung tu. Bagi halus sedikit. Tapi kalau anda tak nak kisar pun tak apa. Kotlah ada yang suka tergigit rasa jagung tu kan. Pun sedap. Boleh je. Gaulkan bagi biji jagung tu. Jagung krimnya sebati sepenuhnya bersama adunan. Untuk bagi cantik warna kuih kita, boleh tambahkan 1 sudu kecil pewarna kuning. Yang ni Umi gunakan pewarna kuning telur. Nampak tu warnanya cantik sangat kan? Dah macam ala-ala air jagung kelebang pun ada ni. Warnanya kuning keorenan gitu. Satukan pewarna tersebut bagi betul-betul sebati bersama adunan. Gaul sebatikan. Okey, adunan kuih kaswi jagung ni dah siap. Okey, boleh ketepikan dahulu untuk kita siapkan acuannya pula. Yang ni di sini Umi ada lebih kurang dalam 12 biji acuan viral. Acuan ni anda boleh dapatkan di Shopee ataupun di kedai bakery pun ada dijual. Tapi di Shopee lebih murah lah. Cuma harganya sekarang dah tak adalah murah mana sebab kuih ni tengah viral kan. Oleskan dengan sedikit minyak masak untuk memudahkan kita keluarkan kuih dari acuan lepas siap dikukus nanti. Kalau anda tak nak gunakan acuan ni atau tak ada, boleh je gunakan loyang aluminium. Tapi pastikan kita oleskan dengan sedikit minyak supaya mudah kuih dikeluarkan lepas siap dikukus. Kalau anda nak mudah, beli acuan ni lebih-lebih sedikit.
Ni ada 12 biji je, jadi dalam 3 ke 4 kali jugalah kena kukus. Kalau ada dalam 24 biji tu, kira okey dah. Boleh sekali kukus, banyak gitu. Senang, cepat, siap. Sebelum mula mengukus kuih, Umi masukkan dalam 2 ke 3 helai daun pandan dalam air pengukus tersebut. Supaya bila kita kukus kuih nanti, aroma wangi dari daun pandan tu naik dan lebih wangilah bau kuihnya. Okey, ini acuan yang telah dioles tadi tu. Terus masukkan adunan kuih hingga penuh acuan tersebut. Hati-hati jangan penuh sangat, nanti melimpah keluar. Sebelum mula mengukus kuih, pastikan air kukusan dah betul-betul mendidih. Bagi menggelegak gitu, baru masukkan kuih dalam pengukus. Hal ni tujuannya supaya kita nak memudahkan dan mempercepatkan proses kuih ni masak dan kuihnya masak sekata dan sempurna. Penutup periuk kukus tu alaskan dengan kain atau tuala yang bersih untuk mengelakkan wap air terkena pada permukaan kuih. Umi kukus ni lebih kurang 15 minit hinggalah kuihnya masak, dan 3 minit yang terakhir buka penutup kukusan bagi permukaan atas kuih tu kering sedikit. Nampak tu dah cantik kan warna kuihnya? Kuih dah masak sempurna ni. Dah. Bila kita pegang bahagian belakangnya tu dah tak melekat di jari, keluarkan. Cara nak keluarkan tu mudah je. Kita congkelkan sedikit dengan lidi sate di bahagian hujungnya. Senang je kuihnya keluar dari acuan. Nampak kuihnya berkilat gitu kan? Ni efek dari kita letak minyak masak sedikit tu. Nampak cantik warna kuih. Disebabkan acuan tak berapa nak cukup, jadi panas-panas Umi dah keluarkan kuih tu. Sambung kukus lagi baki kuih yang ada dan pastikan oles sedikit dahulu dengan minyak di acuannya, baru masukkan adunan. Dan sebelum kita nak kukus tu untuk kali yang kedua dan ketiga ataupun seterusnya, pastikan air kukusan tu mencukupi ya. Kalau dah nampak kurang, boleh tambahkan dengan sedikit air panas supaya pengukusan kita tu lebih cepat dan kuih masak sempurna. Sementara tunggu kuih siap dikukus, jom buat kuah bersantan. Di sini Umi gunakan 2 cawan santan pekat yang fresh, baru diperah ni. Pastikan kita guna santan yang betul-betul pekat dan berlemak, baru sedap rasanya nanti. Tambahkan 2 helai daun pandan, 1 sudu besar gula pasir, 1 sudu kecil garam dan 2 sudu besar tepung beras. Tepung beras ni fungsinya untuk memekatkan kuah bersantan ni nanti. Jadi macam dadih gitu. Kemudian jangan dibuka api dapur dahulu. Kita satukan bagi tepungnya betul-betul sebati dan larut bersama kuah santan tersebut. Sebab kita tak nak adunan kuah bersantan ni berketul nanti. Jadi biar dia larut dan sebati dan tak nampak lagi ketulan tepung, baru dibuka api dapur dan masak adunan kuah santan ni hinggalah pekat dan meruap, naik mendidih, meletup-letup begitu. Dah boleh terus ditutup api. Dan pastikan kena gaul sentiasa sebab kita gunakan santan pekat kan. Tak nak adunan santan ni berketul ataupun pecah, nanti tak cantik kuah santan ni. Biar nampak berkilat, cantik, smooth je gitu. Okey, adunan dah nampak meletup-letup gitu, boleh terus matikan api dapur. Tak perlu masak lama sebab bila menyejuk nanti kuah bersantan ni akan semakin pekat sendiri. Kemudian untuk memudahkan masuk di bahagian tengah kuih tu, Umi masukkan dalam jug yang bermuncung gitu. Masukkan perlahan-lahan hingga penuh sampai ke atas. Kuah santan dadih ni. Nampak pun dah terliur kan? Kemudian bagi bertambah lemak dan berasa sedap, kita letakkanlah bijan putih di bahagian atasnya tu. Bijan tu panggang dahulu. Maka dengan ni, siap dah lah kuih kasui jagung bergedik by Umi. Kita belah bahagian dalamnya. Kita belah siasat tengok tu, Masya Allah. Nampak kuah bersantan tu cair meleleh kan? Bila masuk dalam mulut, berganding dengan kuih kasui tu, ya Allah, memang sedap sangat-sangat. Ngam berasa manis berlemaknya tu. Memang sesuai tau untuk anda yang nak buat berniaga. Memang laku kuih yang satu ni. Okeylah, sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like dan tolong sharekan resipi yang awesome ni jika anda suka resipi by Umi. Dan bagi dapatkan resipi-resipi terbaru di channel Umi, jangan lupa tekan button bell
lonceng pertama tu bagi dapat notification di handphone anda. Assalamualaikum. Bye.